A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan utama, terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bertemu sekali lagi pada sesi kita yang kelima, pada bahagian yang kelima dalam kita mengupaskan kitab At-Tawakkul karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullahu taala. Pada sesi yang lalu kita telah bahaskan tentang hakikat tawakal, pengertian sebenar tawakal. Maka pada bahagian yang kelima ini, pada sesi kali ini kita nak bahaskan pula tentang fasal yang ketiga berkaitan dengan skop tawakal. Dalam fasal yang ketiga, Dr. Yusuf Al-Qaradawi ketika mana bahaskan tentang skop tawakal, maka beliau membahagikan kepada dua kategori yang besar. Yang pertama adalah yang ada kaitan dengan urusan dunia, manakala yang kedua adalah yang berkaitan dengan urusan agama. Jadi setiap daripada kategori ini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi memberikan sebahagian contoh-contoh yang dikaitkan tawakal dalam urusan dunia dan tawakal dalam urusan agama. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia mulakan perbahasan fasal yang ketiga dengan membahaskan tentang tawakal dalam urusan yang berkaitan dengan dunia. Jadi beliau senaraikan beberapa perkara yang ada kaitan dengan tawakal dalam urusan dunia. Yang pertama sekali yang beliau bahaskan panjang lebar adalah berkaitan dengan tawakal dalam urusan rezeki. Bahkan kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kebanyakan manusia apabila mereka berfikir berkaitan dengan tawakal, kebiasaannya mereka akan kaitkan dengan urusan rezeki. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seseorang Muslim, dia hendaklah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan rezeki. Dan dia yakin yang Allah Subhanahu Wa Taala akan menggunakan rezeki kepada hamba-hambanya. Seorang Muslim juga dia yakin yang rezekinya tidak akan berkurangan. Tapi dalam masa yang sama juga, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, itu tidak bermakna yang kita tidak perlu berusaha untuk mencari rezeki. Kita perlu berusaha untuk mencari rezeki. Dalam masa sama juga kita rasa tenang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan rasa tenang bahawa tidak ada orang lain yang akan memakan rezeki yang telah ditentukan bagi kita. Sebagaimana kita pula tidak akan makan rezeki orang lain. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi memberikan contoh berkaitan dengan orang-orang Arab jahiliyah pada zaman Nabi SAW. Mereka membunuh anak mereka kerana takutkan kefakiran yang menimpa mereka, dan mereka juga takutkan kefakiran yang bakal menimpa mereka. Tetapi Islam membatalkan jenayah itu. Allah Subhanahu Wa Taala menegur perbuatan tersebut di dalam Al-Quran. Islam mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menggunakan rezeki kepada hamba-hambanya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga ketika mana membahaskan tentang isu rezeki, beliau membawa satu kisah yang dikaitkan dengan sebagian orang-orang yang salih dan salihah yang terdahulu. Pada satu ketika, seorang wanita ditanya, bagaimanakah keadaan kamu? Bagaimanakah kamu dan anak-anak kamu akan hidup setelah pemegerian, setelah meninggalnya suami kamu? Apa jawab wanita tersebut? Dia mengatakan, sejak saya bernikah dengan suamiku, aku mengenalinya sebagai seseorang yang suka makan. Aku mengenalinya sebagai seorang yang kuat makan dan bukan sebagai orang yang menggunakan rezeki. Kalau sekiranya orang yang kuat makan itu meninggal, maka yang menggunakan rezeki itu adalah maha hidup. Kalau sekiranya yang kuat makan itu meninggal, dia sedang merujuk kepada suaminya. Kalau sekiranya suaminya meninggal, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menggunakan rezeki adalah maha hidup. Dia tidak akan mati. Okay. Jadi itu merupakan sedikit perbahasan yang ada kaitan dengan rezeki. Kemudian poin yang kedua, urusan yang kedua, keduniaan yang kedua yang selalu dikaitkan dengan tawakal adalah berkaitan dengan ajal. Jadi kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, sebagaimana semua kita maklum, ajal sudah pun telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ajal kita tidak akan dipercepatkan sesaat pun dan tidak akan dilambatkan sesaat pun. Yang ketiga yang ada kaitan dengan tawakal dalam urusan dunia adalah dalam kita mencari pasangan. Dalam ketika mana bahaskan isu ini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia menukil sepotong hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala.
Kata Nabi SAW, dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Yang keempat, urusan dunia yang keempat yang seringkali dikaitkan dengan tawakal adalah mendapatkan zuriat. Kan? Bahkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi beliau menukil ayat Al-Quran iaitu yang merakamkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Yang kelima adalah yang dikaitkan dengan kesihatan. Kan? Kita bertawakal kepada Allah, kan? Kita bergantung kepada Allah untuk menguraikan kepada kita kesihatan. Dan yang seterusnya adalah ketika mana menentang musuh. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kita kemenangan untuk menewaskan musuh. Seterusnya, kategori yang kedua yang dibahaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah tawakal dalam urusan keagamaan. Jadi beliau memberikan sedikit contoh apakah di antara perkara-perkara yang dikaitkan dengan tawakal dalam urusan agama. Pertama sekali adalah bila kita tawakal dalam urusan agama, sebagai contoh kita minta Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita ke jalan yang lurus. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berikan kita istiqamah dalam jalan yang lurus ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menepis segala bentuk halangan yang menghalang kita daripada jalan yang lurus ini. Seperti nafsu yang seringkali mengajak kepada kejahatan dan juga syaitan yang membisikkan kejahatan kepada diri manusia untuk mereka pesongkan kita daripada jalan yang lurus. Seterusnya yang dikaitkan dengan tawakal dalam urusan agama adalah dalam menyampaikan risalah, dalam menyampaikan dakwah. Kan? Dan juga dalam kita menegakkan keadilan, dalam kita mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Itu adalah sebahagian contoh yang dibawa oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkaitan dengan tawakal dalam urusan agama. Jadi ingin saya rumuskan bagi fasal ini berkaitan dengan skop tawakal. Dr. Yusuf Al-Qaradawi bahagikan kepada dua kategori yang besar. Pertama adalah dalam urusan dunia, manakala yang kedua adalah dalam urusan agama. Dalam urusan dunia, beliau sentuh tentang isu yang ada kaitan dengan rezeki, tentang ajal, tentang mencari pasangan, mendapatkan zuriat, kan, memohon kesihatan, dan juga kita bertawakal kepada Allah ketika mana berdepan dengan musuh. Dalam urusan agama, di antara contoh yang diberikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah kita minta Allah untuk bimbing kita ke jalan yang lurus, dan ketika mana kita menyampaikan risalah, kita menyampaikan dakwah, kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada sesi yang akan datang kita akan bahaskan fasal yang keempat iaitu berkaitan dengan tawakal dan kaitannya dengan usaha manusia. Saya berpada setakat di sini untuk sesi kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada sesi yang akan datang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.